Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Ini betul-betul mengejutkan seluruh parlimen kabinet Malaysia. Ini betul-betul tidak sangka, boleh terjadi di parlimen Malaysia. Ini diumumkan sendiri oleh Menteri Undang-Undang Malaysia, yang seorang amat adalah antara yang paling penting di dalam kabinet Malaysia. Betulkah perkara ini? Tidak pernah Perdana Menteri bincang dengan kabinet sebelum bubar parlimen. Wow! Tidak pernah Perdana Menteri bincang dengan kabinet sebelum bubar parlimen. Kenapa tidak bincang? Bukankah perlu bincang untuk bubar parlimen? Tapi menurut Menteri Undang-Undang ini, dia kata tak pernah PM bincang dengan kabinet sebelum bubar parlimen. Aduh, jadi selama ini Perdana Menteri dapat nasihat dari siapa? Okey. Tidak pernah ada seorang Perdana Menteri berbincang dengan kabinetnya sebelum memulakan langkah menasihatkan Yang di-Pertuan Agong agar parlimen dibubarkan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Wan Junaidi Tuanku Jaafar, walaupun begitu kabinet mengetahui kemungkinan tersebut dan cadangan berkenaan ada dibincangkan. Kata beliau, semenjak kemerdekaan Malaysia Malaya pada 1957, Perdana Menteri tidak pernah bincang isu ini dengan jemaah menteri. Ini budi bicara Perdana Menteri, katanya. Wow. Jadi memang tiada harapan lah untuk dibincang dengan kabinet kalau macam begitu. Memang semuanya atas budi bicara Perdana Menteri. Okey. Tambah ahli parlimen Santubong itu lagi, idea mengenai pembubaran parlimen dan kemungkinan Perdana Menteri iaitu Ismail Sabri Yaakob akan menghadap Agong ada dibincangkan dalam mesyuarat kabinet pada 2 minggu yang lalu. Pun begitu, katanya, terserah kepada Agong. Masih terserah kepada Agong untuk menilai cadangan yang dibawakan oleh Perdana Menteri tersebut. Katanya sebab ada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Tuanku iaitu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong boleh tidak menerima ataupun menangguhkan permohonan Perdana Menteri. Kalau ini berlaku, ia adalah keputusan Agong, katanya dalam kenyataan itu. Katanya di parlimen pada hari ini. Untuk rekod, baru-baru ini Ismail Sabri Yaakob ada menyatakan dia perlu mendapatkan persetujuan daripada kabinet sebelum mempersembahkan cadangan pembubaran parlimen kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Beberapa hari yang lalu, Malaysia kini telah melaporkan sebagai Ismail Sabri sebagai berkata, dari segi prosedur kabinet mesti memberi mandat kepadanya untuk menemui Agong bagi membawa cadangan tersebut. Ini baru betul. Terbaik Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, memang terbaik. Banyak perkara yang boleh direspek dengan Perdana Menteri ini. Antaranya yang paling saya suka, dia tidak mengganggu langsung perjalanan mahkamah. Tahniah diucapkanlah. Okey. Jadi itulah beritanya tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun begitu, yang paling penting sekarang ini ialah adakah Perdana Menteri akan betul-betul pergi berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong pertama. Dan yang kedua yang amat-amat penting adalah budi bicara berkenan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menentukan segala-galanya. Namun bagi Patik yang hina ini, Patik berharap supaya Tuanku Baginda Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dapat mempertimbangkan keadaan semasa negara
yang bakal banjir dan sudah banjir pun, beberapa tempat sudah banjir, untuk sama ada meneruskan pilihan raya ataupun menangguhkan. Saya secara pribadi, admin The Twin TV, saya tidak setuju. Saya betul-betul tidak setuju pilihan raya diadakan sekarang. Kenapa? Sudah banjir lah. Sudah banjir. Kami bukan di tempat yang tidak banjir. Kami di tempat yang memang mudah banjir. Jadi kalau banjir, kami tidak akan dapat pergi mengundi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekarang hujan sangat lebat di tempat ini. Sekarang hujan sudah lebat. Saya punya kamera belakang pun tidak nampak sudah, sebab terlampau kuat hujan ini. Okey. Masih lagi sibuk-sibuk mau bubar parlimen kah? Masih lagi sibuk-sibuk mau bubar parlimen kah? Terbaru tuan-tuan dan puan-puan, dilaporkan hujan mulai turun di semua tempat di Malaysia. Kebanyakan tempat di Malaysia hujan sudah turun. Dan terbaru ini di Ipoh sudah banjir pun. Di Ipoh sudah banjir. Continuous heavy rain causes several flood in Ipoh. Minta maaf lah, saya punya English tidak betul. Okey. Jadi persoalan saya sekarang, masihkah pilihan raya mau disegerakan pada tahun ini juga, tak kiralah banjir ke apakah? Jangan pentingkan diri sendiri. Kami mau hidup. Berapa ratus sangat ahli parlimen di Malaysia ini. Kalau banjir kamu tidak apa-apa. Mungkin rumah kamu di atas bukit, di atas gunung, kamu kaya raya. Kamu simpan kamu punya barang semua di atas gunung. Tapi kami ni, kami bukan tinggal banglo atas gunung. Jauh sekali daripada itu. Kami tinggal hanya di rumah-rumah yang biasa-biasa. Nah, jadi kalau saya, bagus kamu pikir baliklah. Buatlah pertimbangan semula. Patut atau tidak kamu buat pilihan raya tahun ini. Ini betul-betul banjir sudah ini. Mau banjir sudah. Saya bagi tahu kamu, memang kamu mungkin terdesak untuk buat pilihan raya. Tapi ingat, kamu 220 saja ahli parlimen di Malaysia. Kami ini berjuta-juta rakyat yang bukan tinggal di atas banglo. Bukan. Okey, itu persoalan yang pertama. Masih lagi kah kamu mau buat pilihan raya? Tolonglah, pikirkanlah. Jangan pentingkan diri sendiri. Dapat apa sangat kalau pilihan raya cepat? Yang kedua, walaupun Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dijangka akan memberikan tarik cadangan untuk pilihan raya, kamu rasa yang di Pertuan Agong setujukah dengan keadaan sekarang yang sudah banjir pun? Bukan baru mau banjir nih, sudah banjir. Di Ipoh sudah banjir beberapa tempat ini. Di Ipoh sudah banjir beberapa tempat. Lepas itu tersebar luas di media sosial berkenaan dengan laporan daripada Met Malaysia. Dijangkakan kalau di Sabah, dijangkakan di beberapa tempat termasuk tempat saya, dijangkakan hujan kuat lebat sampai bulan Februari dong. Dong. Jadi Kepada Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, adakah Baginda akan turut bersetuju untuk pembubaran parlimen ini? Ataupun Baginda akan menetapkan supaya darurat dikenakan sehinggalah keadaan benar-benar mengizinkan, barulah pilihan raya dilaksanakan. Okey, baru janji, belum lagi kena bubar. Dan walaupun berseluruh, tapi saya tak minat dengan apa yang Zahid kata. Kalau boleh dia mau PM Ismail Sabri jumpa Agong kemarin lagi. Janganlah macam tu, banjir di tempat kami ni. Macam mana mau pergi mengundi? Walaupun mungkin kamu suka tidak ramai orang turun pergi mengundi, mungkin kamu suka itu kah? Itu persoalan. Kamu suka itu kah yang terjadi? Sebab itu kamu mau pilihan raya cepat-cepat waktu banjir. Memang siapa yang mau pergi mengundi kalau banjir?
Jadi memang peminat tegar kamu sajalah yang pergi turun mengundi. Okey, jadi pikir-pikirkanlah mau teruskan atau tidak pilihan raya. Sebab sekarang sudah banjir, di Ipoh sudah banjir ya. Di tempat saya ini saya rasa tak lama lagi, tidak lama lagi mungkin mau banjir ini. Kalau 2 hari je hujan ni berterusan, memang confirm banjir. Lepas tu ikut tren semasa di tempat saya ni, kalau banjir dia bukan 1-2 kali, berkali-kali, balik surut lagi, balik surut lagi banjir. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kamu kasih share ini video supaya semua orang tahu berpikir. Kita jumpa lagi, bye bye.